kepada semua pelajar yang dapat hadir pada hari ini. So, kita akan mulakanlah. Okey ya. Okey, so saya dah present, saya dah record. Okey. So, hari ini kita nak belajar bagaimana untuk kita mengorganisasikan data bagi jadual kekerapan bagi data terkumpul. Okey, kita akan belajar mengumpul data. Mengumpul data, membina dan mentafsir jadual kekerapan bagi data terkumpul. Okey. So, contoh 15. Set data menunjukkan markah ujian matematik bagi 30 orang murid tingkatan 2 Johar dalam peperiksaan pertengahan tahun. Organisasikan data tersebut dalam jadual kekerapan mengikut kelas yang diberi. Okey, so awak nampaklah, okey, yang kotak warna kuning ini, kotak warna kuning ini adalah data. Data ini menunjukkan markah matematik tingkatan 2 Johar. Okey, dan kita akan mengorganisasikan, kita akan susun data ini ke dalam jadual kekerapan. Jadual kekerapan lah. So yang ini ialah jadual kekerapan. Daripada data yang bertaburan, kita susun, organisasikan dalam jadual kekerapan. Okey, so dalam jadual kekerapan ini kita ada markah daripada 0 hingga 19. Okey, markah 20 hingga 39. Markah 40 hingga 59, markah 60 hingga 79 dan markah 80 hingga 99. Okey, so awak lihat ayat yang bawah ni, data diklasifikasikan dalam kelas tertentu. Kelas tertentu. Okey, kelas tertentu dengan selang yang seragam. Okey, so markah ini telah dibahagikan ke dalam kelas tertentu. Kelas maksudnya dia ada selang yang seragam. Maksudnya daripada 0 hingga 19, okey, bezanya ialah 19. Okey, sama jugalah 20 hingga 39. Okey, selangnya ialah 19 lah. Dia punya gate sama. Okey, dia punya gate, dia punya selang adalah sama. Okey, so markah, okey, ini ialah kelas markah lah, di mana markah itu dibahagikanlah kepada kelas-kelas tertentu. Okey, so kelas ni untuk apa? Kelas ni dapat mengkategorikan data itu kepada beberapa kumpulan yang sesuai. Okey, so kita kategorikan, bahagikan markah-markah yang banyak di sini, markah-markah yang banyak di sini kita bahagikan kepada beberapa kumpulan. Dan beberapa kumpulan itu kita namakan sebagai kelas. Okey. Okey. So, kenapa kita perlu ada kelas? Okey, sebabnya awak lihat ayat yang seterusnya. Situasi ini sangat penting apabila kita ingin mengorganisasikan set data yang besar. Okey, so kelas ni penting apabila kita mempunyai data yang banyak. So kalau ada data yang banyak, maknanya kita kena adalah kelas markah. Okey, so kena faham markah ini adalah kelas. Di mana kita bahagikan markah-markah ini kepada beberapa kumpulan tertentu dengan selang yang sama. Selang yang sama ataupun gate yang sama. Seragam maksudnya samalah. Ada soalan tak setakat ini? Any question? Ada soalan setakat ini berkenaan dengan kelas? Ada? Any question? Ada tak? Ini
soalan? Tak ada? Bagi. Ada soalan? Tak ada. Senyap je. Any question? Ada tak? Tolong bagi respon kalau ada soalan. Tanya. Kalau tak ada soalan, kata tiada. Ada soalan? Any question? Ananda ada soalan? Ananda, are you there? Ananda ada tak Ananda? Yes. Okay. Any question? No. Okay. So, okay. Sekarang kita nak lengkapkan jadual kekerapan ini. Okay. Dalam jadual kekerapan ini, kita ada gundalan dan kekerapan. Okay. So, macam mana nak lengkapkan? Senang sahaja. Kita lihat. Okay. Data yang pertama. Okay. Kita lihatlah satu persatu. 85. 85 di antara 80 hingga 99 lah. Okey, so kita akan buatlah satu garis dekat bahagian gundalan lah. Okey, lepas tu 58. 58 berada di mana? 58 berada di antara, okey, kelas lah. Ini kita namakan sebagai kelas. Kelas markah 40 hingga 59. So, kita gariskan. Okey, lepas tu 75. Okey, 75 berada di antara 60 hingga 79. So, kita gariskan lagi sekali. Okey, 41. Okey, 41 di antara 40 hingga 59. Gariskan lagi sekali. 53. Gariskan lagi sekali antara kelas markah 40 hingga 59. 12. Okey, gariskan. 61. 61. Gariskan. Di kelas yang betul lah. Di kelas yang betul. Sebab kita dah bahagikan markah-markah yang banyak ini kepada kumpulan yang tertentu. Okey. Selang yang sama. Okey. So 69 dah, 63, 45, 72. Okey, 72, 37, 55 antara 40 hingga 59. So 55. Okey, kita bukan lagi garis Okey, kita akan buat satu garis mufuk. Macam ni ya. Ni. Okey, yang ini maksudnya 5 lah. Okey, takkan kita nak garis tak habiskan. Nanti susah kita nak baca. So kita akan buat macam ni. Okey, 1 2 3 4 5 macam tu. Lepas tu kalau nak tambah lagi 1, 2, 3, 4, 5 macam tu. So totalnya 10 lah. Satu ikat ni 5 lah. Satu ikat 5 macam tu. Okey. So ini adalah gundalan. Okey. So sampai mana? 29. Okey, 29 gariskan di kelas. Okey, 20 hingga 39. 42. 95. 31. 22. 18, 25, 1, 2, 3, 4, okey, 5 macam tu. 19, 47, 38, 50, 78, gariskan, 45 kan, 58, 90, 57, gariskan, 63, 49, 88. Okey. So kita dah habis gundalan. Maka kita boleh tuliskanlah kekerapan. Frekuensi. Okey, frekuensi. So frekuensinya 3, 6, 11, 6, 4. Itu sahaja untuk kita mengorganisasikan data. Okey, itu adalah cara untuk mengorganisasikan data yang besar. Data yang
besar, banyak. Kita boleh buat dalam jadual kekerapan menggunakan kelas. Menggunakan kelas. Kelas ni membahagikan markah itu kepada beberapa kumpulan tertentu. Okey, selangnya adalah sama. Okey, so ini cara dia untuk kita membina satu jadual kekerapan. Okey, dan saya juga ingin mengingatkan kalau bahasa Inggeris gundalannya adalah tally. Kalau kekerapan ialah frekuensi. Ini adalah istilah dalam bahasa Inggeris. Yang penting konsep lah. Yang matematik ni konsep itu penting lah. Istilah itu just tukar sajalah daripada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris. Okay, so gundalan tally, kekerapan ialah frekuensi. Maka ialah maks lah. Okay, cuba jawab soalan ini dalam buku teks awak. Okay, di muka surat 270. Okay, tolong lengkapkan jadual ini. Okay, A. Okay, awak buat dalam buku teks, guna pensel. Dah siap, tolong ambil gambar dan hantar ke dalam Telegram kelas masing-masing. Macam kita buat last week lah. Hantar dalam kelas masing-masing. Okay. Dalam buku teks. Tulis dalam buku teks saja. Nanti baru awak buat nota kemudian. Sekarang saya nak awak fokuskan untuk faham dulu. Okay. Nanti nak buat nota tu, nantilah buat. Awak ada masa kan? Tolong buat dan hantar dalam Telegram. Tengok siapa paling cepat. So ini umur. Dia 6 hingga 10, 11 hingga 15. So ini dinamakan sebagai kelas. Dinamakan sebagai kelas. Kita bahagikan data-data ini kepada beberapa kumpulan tertentu. Okey, dengan selang yang sama. So kalau awak lihat dia punya selang, dia punya gap 4 lah. 4. Bezanya 4 lah. Kelas. Okey, so ini dinamakan sebagai kelas umum. Kelas umum. Kelas umum. Samalah bilangan pingpong. Bilangan pingpong, kelas. Kelas bilangan pingpong. Tapi dia punya kelas bilangan pingpong itu tidak lengkap. Kamu perlu lengkapkanlah. Sebab dia punya selang seragam. Selang yang seragam. So maksudnya 10 hingga 19. Maka selang yang seterusnya 20 hingga 29. Macam itu. Okay, sebab dia punya selang mesti sama. Dia punya beza mesti sama. Maksud 30 hingga 39, 40 hingga 49, 50 hingga 59, 60 hingga 69. Okey, ni kelas dia lah. Kelas bola pingpong. Bilangan bola pingpong. Dia mesti mempunyai selang yang seragam. Okey, selang yang sama. Okey, ada tak yang dah siap? 2 gemilang atau 2 dinamik. Dah siap, boleh send jawapan awak dalam kelas awak sendiri. Dari muka surat 270.
Okey. Tolong buat dan send dalam Telegram. Siapa yang salin soalan, buat di buku teks dulu. Do in textbook first. Later you can do the notes after we finish the class. Dah siap belum? Yes sir, no sir. Boleh guna mic lah, senang. Okay. Wang Shiwei. Ya, thank you. Akhirnya ada juga yang dah hantar. Okay, so ini dia soalan dia. Okay, so kita semak. Okay, jawapan dia kita semak. Betul atau salah? Ada tak lagi nak hantar lagi ke untuk kita boleh compare? Sebab kalau satu saja saya tak boleh nak compare. Ada lagi nak hantar untuk saya compare? Boleh hantar lagi ya kalau ada untuk saya bandingkan. Ini senang saja, cuma jangan buat kesilapan saja. Okey, untuk lengkapkan jadual. Dia tak susah, cuma jangan buat kesilapan. Kadang-kadang pelajar silap bukan sebab dia tak faham, tapi dia silap. Okey, salah kira itu je. Salah kira. Tak ada susah punya ini. Tak ada, not difficult. Just kena transfer data dengan betul lah. Ada tak yang dah hantar? Okey, Chow Wing Kit. Okey, bagus. Kita lihat. So, ada dua jawapan lah. Okay? So, saya boleh banding lah.
So kena faham tally ialah gundalan lah. Yang kita buat garis-garis tu ialah gundalan. Yang frekuensi tu kita tulis nombor lah, frekuensi. Okey, buat cenyau. Okey, saya rasa saya ambil dua lah sebab saya punya space tak besar, kecil saja. Tak dapat nak muat lebih ya. So, saya ambil dua saja. Ataupun saya boleh tambah lagi satu. Saya tengok ada lagi ruang kat bawah. Okay, so kita ada 3 jawapan sekarang. Okay, so kita bandingkan. Adakah semua jawapan sama? So, 1, 1, 1, 1. Ini memang betul lah sebab ini memang diberikan 1, 6, 4, 4, 4. Ini silap. 4, 4. Tak sama. 4, 4, 4. Okay, so tengok okay, kita tengok satu-satu Okay, 16 hingga 20. So saya kira 16 hingga 20. 16 hingga 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 lah, betul lah. Ini salah ni. Ini 7. 7, ada 7. 16 hingga 20. Tak ada 7, tak ada. 6 saja. Salah. 4. Okay, so 4. 31 hingga 35. 31 hingga 35. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 lah. Ini salah. Okay So jawapannya 116444. Okay. Itu saja untuk A Betul lah jawapannya. So dia tak susah lah. Cuma kena kira betul-betul sajalah. Okay. Kira betul-betul saja. So 116444. Okay, kita lihat soalan yang B. 1, 2, 6, 8, 2, 1. 1, 2, 6. Okay, 7. 2, 1. Kenapa 7? 40 hingga 49. 40 hingga 49. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8 bukan 7. Okay, 1, 2, 6, 8, 2, 1. Okay, so tak susah cuma awak silap kira saja. Okay, so tengok jawapan yang depan ni. Okay, so ini salah. Ini salah. Yang saya tanda salah tu salah lah. Yang saya tanda right tu betul lah. Okay, so tolong semak jawapan masing-masing. Okay,
cara untuk kita mengorganisasikan data dalam jadual kekerapan mengikut kelas. So yang ni ialah kelas. Kelas. Kumpulan-kumpulan tertentu dengan selang yang sama. Okey? Ada soalan? Ada soalan tak pelajar? Ada soalan tak pelajar? Tak ada. Ada, thank you. Respon. Okey, kita lihat soalan yang ketiga. Okey, so kita dah ada. Okey, soalan ketiga. Contoh 17. Contoh 17. Hasil kajian tentang wang saku mingguan RM dalam RM yang dibawa oleh 30 orang murid SMK Tasik Daman ditunjukkan dalam jadual di bawah. Okey. So 1 hingga 10, 1 hingga 10, 1 hingga 10, 1, 2. Okey, 2. Okey, 11 hingga 20. 1, 2. Lepas tu 3, 4. 1, 2, 3, 4. Saya rasa saya potong satu-satu lebih senang. Nak cari macam susah juga. Okey, so 15 sudah. Okey, 21 tanda di sini. 22 tanda di sini. 35 tanda di sini. 40 tanda di sini. 55 tanda di bawah sekali. 40 tanda di sini. 45 tanda di sini. 50 tanda di sini. 25 tanda di sini. 32 tanda di sini. 45 tanda di sini. Okey, 20 tanda di sini garis sebab cukup 5 kita ikat. Cukup 5 kita ikat. 35 kita tanda di sini ikat. Okey, 45 kita tanda di sini. 15 kita tanda di sini. 25 kita tanda di sini. 25 kita tanda lagi sekali. 60 tanda di bawah sekali. 30 tanda di sini. 45 tanda di sini. Ikat. 50 tanda di sini. 30 tanda di sini. 12 tanda di sini. 30 tanda di sini. Okey? So, kita buat macam itulah. Okey? Saya rasa tak susah lah. Potong saja. Kita buat macam ni je lah. Okey, so berapa sini? 7, 8, 5, 6, 2. Okey. So, ini adalah contoh 17. Contoh 17. Betul lah saya buat. 278, 562. 278. Okey, betul lah. Tahniah. Okey, next. Soalan nombor 2. Daripada jadual taburan kekerapan itu, nyatakan kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi. Kelas mana? Okey, kelas wang saku yang ini ialah kelas. Bahagian kiri ini yang inilah kelas. Mana satu mempunyai kekerapan tertinggi? Which one? Mana satu? Kelas mana? Kita tengoklah. Kekerapan tertinggi apa? Kekerapan tertinggi apa? Apakah kekerapan tertinggi? Bilangan paling banyak. Bilangan paling banyak apa? (21 hingga 30). Okey so 21 hingga 30. Okey, ini adalah kelas yang paling banyak lah. Okey, sebab kekerapannya paling tinggi. Okey, kekerapan paling tinggi ialah 8. Okey, kelas yang mana satu ni? Okey, kelas 21 hingga 30. Okey, so ini adalah kelas mood. Okey, awak kena ingat kelas mood. Okey, modal kelas.
Okey, moda kelas. Kalau bahasa Inggeris dia panggil moda kelas. What is moda kelas? Moda kelas ialah kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi. Macam awak belajar mood hari itulah. Oh, mood awak ada belajar. Okey, mood. Nilai yang paling tinggi kekerapannya. Okey. So, mood kelas mood. Okey, so kena ingat kelas mood. Model kelas. Okey, so contoh 18. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan markah bagi ujian kecerdasan bagi 30 orang murid. Kena pasti kelas mood. Kelas mood apa? What is model class? Which one? Which class of the marks has the highest frequency? Kelas markah yang mana satu mempunyai kekerapan paling tinggi? Adakah ini paling tinggi kekerapan dia? Ataupun ini? Ataupun ini? Ataupun ini? Ataupun ini? Atau yang ini? Mana satu mempunyai kekerapan tertinggi? Kelas yang mana satu? 60 to 64. 60, yes. 60 to 64. Okay, 60 to 64. Guna mic lah belajar. Guna mic lah. Senang sikit. Saya tak perlu nak buka sini, buka sana. Okay, so kena ingat nama apa maksud kelas mood. Kelas mood ialah kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi. Okay, yang atas ni ialah kelas. Okay, maka itu ialah kelas. Okay, contoh 20. Okay, sekarang kita nak buat soalan contoh 20. Jadual di bawah menunjukkan tinggi 30 batang anak pokok yang dicerap oleh Umeswari dalam satu eksperimen sains. Hitung min bagi tinggi anak pokok itu. Okey, so dalam bab ini kita belajar sukatan kecenderungan memusat. Ada tiga. Okey, sukatan kecenderungan memusat, mode, median, min. Okey, so tadi kita belajar untuk tentukan kelas mode. Kelas mode. Next, kita akan belajar untuk kira min. Kira min. Okey, so kirakan min untuk jadual kekerapan ini. Okey, data terkumpul ni So ini formula dia. Okey, ini formula. Kamu perlu ingatlah formula. Min sama dengan hasil tambah kekerapan darab titik tengah per dengan jumlah kekerapan. Okey, so kena cari dulu titik tengah. Okey, so awak kena buatlah satu kolom titik tengah. So titik tengah apa? Titik tengah bagi kelas lah. Okey, kelas. Kelas tinggi pokok. Okey, awak cari titik tengah bagi tinggi pokok. So macam mana nak cari titik tengah? Okey, awak tambahkan dua nombor ini lepas tu bahagi 2. Okey, so 5 tambah 9 bahagi 2. 5 tambah 9 berapa? 5 tambah 9 berapa? 14. 14 bahagi 2 berapa? 7. Yes, very good. Caw Wingkit. Okey, seterusnya kita cari pula kelas. Okey, kita carikan titik tengah untuk 14 hingga 10 hingga 14, sorry. Titik tengah untuk 10 hingga 14. Okey, so titik tengah macam mana nak cari? Kita tambahkan dua nombor ini. Lepas tu kita bahagi 2. Okey, 10 tambah 14 berapa? 10 tambah 14? 24. Yes, 24 bahagi 2? 12. Okay, very good. Okay, nak guna kalkulator pun tak ada masalah. Okay, seterusnya titik tengah untuk 15 hingga 19. So, 15 tambah 19 bahagi 2 berapa?
34. Okey, 34 bahagi 2 sama dengan sama dengan 17. okey. Dan seterusnya kita kirakan titik tengah. Okey. 20 tambah 24 bahagi 2. 20 tambah 24 berapa? 44. Okey, 44 bahagi 2 berapa? 22. Yes, very good. Okey, lepas tu 25 hingga 29, titik tengahnya 25 tambah 29 bahagi 2. 25 tambah 29 berapa? 54. 54 bahagi 2 berapa? 27. Yes. Okay, so kita kena cari titik tengah, baru kita boleh gunakan formula. Okay, so nanti kita lengkapkan nilai sekali. 30 tambah 34 bahagi 2. 30 tambah 34 berapa? 64. Okay, bahagi 2. 32. Okay, very good. Okay, so soalan tu kita nak min lah. So min. Okay, sama dengan. Okay, ni formula dia. Hasil tambah kekerapan darab titik tengah. Okay, so kita gunakan kekerapan. Kita darab dengan titik tengah. Okay, so 4 times 7 plus. Hasil tambah plus. So 4 times 7 plus 5 times 12. Okay, 5 darab 12. Tambah lagi. 4 darab 17. 4 darab 17. Tambah lagi. 8 darab 22. 8 darab 22. Okey, tak habis lagi. 8 darab 7 darab 27. Tambah 7 darab 27 tambah 2 darab 32. 2 darab 32. So ini formula dia. Hasil tambah kekerapan darab titik tengah. Okey, so kita darabkan kekerapan dengan titik tengah. Okey. Kekerapan darab titik tengah. Tambah. Kekerapan darab titik tengah. Tambah. Kekerapan darab titik tengah. Sampai habis. Sampai habis. Okey, so kena ingat formula ini. Okey, lepas tu bahagi dengan jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan 30 lah. Ataupun kita tambah semua sekali kekerapan. Awak akan dapat 30 lah. Tapi yang ni awak tak perlu kira sebab dia memang dah bagi ya. Jumlahnya 30 batang anak pokok. Okey, so lepas tu kita kira saja. Kita tekan saja kalkulator. Gunakan kalkulator lah. Lebih cepat. Okey, so 4 darab 7 tambah 5 kali 12 tambah 4 kali 17 tambah 8 kali 22 tambah 7 darab 27 tambah 2 kali 32 sama dengan 585. Okey, 585 bagi 30. Lepas tu jawapannya bahagi 30 19.5. 19.5. So inilah min. Min bagi jadual ini. So kena ingatlah formula ni cari titik tengah. Lepas tu darabkan kekerapan dengan titik tengah dan tambahkan semua sekali bagi dengan jumlah kekerapan. Boleh faham? Okey, cuba jawab soalan ni. Kita jawab soalan yang pertama. Kelas mod apa? Kelas mod apa? 70 ke 79. Very good. Okey. Next, saya minta awak kira min markah. Tolong buat sekarang.
Tak perlu salin soalan. Okey. Buat saja dalam buku test pad ke, atau nota ke. Okey. Kirakan min. Kirakan min. Dah siap, hantar dalam Telegram. Okay, so ingat formula ni ya. Tolong kirakan titik tengah dulu. Cari titik tengah dulu. Okay, min. Okay, tolong buat dan dah siap, hantar dalam Telegram. So, awak kena ingat lah. Okay, kelas mode. Kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi. Min ialah hasil tambah kekerapan darab titik tengah bagi dengan jumlah kekerapan. Tolong ingat. Okay, cepat tengok siapa laju untuk buat matematik. Kalau ada soalan tanya. $72.7. 72.7. Boleh ambil gambar you punya jawapan. Send dalam Telegram. Ambil gambar. Nak tengok jalan kerja. I didn't do any calculation on paper. Then how you do? Use calculator. You calculate the midpoint, the titik tengah, the midpoint. You calculate or not? Yes. Okay. Can you tell me what is the midpoint? Titik tengah, midpoint. What is the midpoint for marks 50 to 59? 54.5. 4.5. Okay, this one 60. 4.5. Okay, and this one 74.5, 84.5, 94.5. Correct? Yes. Okay, so you multiply. Okay, so exam kena tulis jalan kerja. Okay, mesti ada jalan kerja. At least some work. So apa ni? 8 darab 54.5 tambah 12 darab 64.5 tambah 16
darab 74.5 tambah 9 darab 84.5 tambah 5 times 94.5. Lepas tu bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey, 50 lah. Ataupun ditambah sini ya. Dia akan dapatlah total jumlah kekerapan ialah 50. Tapi yang ni dia dah bagi, so tak payah kira sendirilah. Okay, so kita boleh guna kalkulator. Okay, 8 darab 54.5 tambah 12 darab 64.5 tambah 16 darab 74.5 tambah 9 darab 84.5 tambah 5 darab 94.5. So total 3635. Betul? Betul tak, Cik Wei? Yes. Ya, so divide 60 ya, sorry. Okay, so jangan silap. Biasa kalau pelajar buat silap sebab try je lah. Dia tak ada benda yang susah. Try saja. Okay, so kena hati-hatilah sebab banyak nombor kan. So 72.7. 72.7. Itu sahaja untuk min. Okay. Sebenarnya saya ada 2 soalan tapi saya takut tak sempat. So saya skip dulu. Kalau ada masa nanti baru saya bincang. Tapi class mode tahu tak jawapan dia? Class mode. Class mode jawapan apa? 31 to 35. 31 to 35. Ini betul lah. 31 to 35. Ini senang. Min tu ambil masa sikit ya. So kalau ada masa nanti saya bincang lah. Kalau tak ada masa then nanti buku kerja awal boleh buat lah. Okay, next. Okay, so kita dah buat lah. Kita dah belajar. Okay. Bagaimana untuk kita mengorganisasi data dalam jadual kekerapan. Okay. Dan seterusnya kita menentukan class mode dan min. Apa class mode untuk soalan ni? Contoh 15. Class mode apa? 40 to 59. Okay, so kena faham macam mana nak cari dia punya class mode. Okay, min tu ada jalan kerja sikit lah. Okay, kena cari titik tengah. Lepas tu kena darab dengan kekerapan. Lepas tu kena tambahkan. Okay, itu ada jalan kerja sikit. Tak sempat nak bincang. Okay. Sebab saya takut tak cukup masa. Okay, seterusnya. Okay, seperti mana yang kamu telah belajar, sukatan kecenderungan memusat adalah nilai purata yang boleh digunakan untuk mewakili set data. Dan ada 3 jenis sukatan kecenderungan memusat. Okay, we have 3 types of measure of center tendency, which are mode, median, mean. Kita dah belajarlah 3 jenis. So, sekarang kita nak pilih satu nilai yang sesuai untuk mewakili data. So, macam mana nak pilih? Pemilihan sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai. So, macam mana nak pilih? Okey, senang sahaja. Kalau tiada nilai ekstrim. Okey, nilai ekstrim ialah nilai yang terlalu kecil atau terlalu besar. Kita telah belajar. So, kalau tiada nilai ekstrim, kita akan pilih min. Okey, sebab untuk mewakili data. Okey, kita akan pilih min. Kalau tiada nilai ekstrim. Tapi kalau ada nilai ekstrim, kita akan pilih median. Mode adalah untuk data kategori. Okey, contohnya jantina, warna kereta, perisa, gula-gula, kumpulan darah, item kegemaran atau item popular. Okey, untuk data kategori kita akan gunakan mode. Okey, untuk mewakili data tersebutlah. Okey, so kena ingat ni ya. Okey, kita lihat contoh 21. Okey, tentukan jenis sukatan kecenderungan memusat yang sesuai
bagi situasi berikut. Okay, so awak kena pilih lah. Nak pilih mean, median atau mode. So mean, kalau tiada nilai ekstrim, kita pilih mean. Kalau ada nilai ekstrim, kita pilih median. Mode untuk data kategori. Okay, so kita lihat soalan nombor 1. Ada tak nilai ekstrim? Ada tak nilai ekstrim? 50, 5, 6, 5, 8. 6, 1, 6, 1, 6, 4, 6, 7, 7, 2, 7, 6, 7, 9. Okey, so tidak ada nilai ekstrim. So kalau tidak ada nilai ekstrim, so kita akan pilih mean. Okey, kita akan pilih mean sebagai sukatan kecenderungan memusat. Untuk mewakili data ini ya. So kita pilih mean sebab tiada nilai ekstrim. Okey, 2. Nak pilih mana satu? Mode, median, mean. Kita pilih mode lah. Sebab ini adalah data kategori. Ada kategori coklat, pandan, keladi dan strawberry. Okay, so ini adalah kategori data. Okay, so kita pilih mode lah. Okay, next. Soalan nombor 3. Ada tak nilai ekstrim? 40, 50, 60, 70. Tiada, dia punya data dekat-dekat saja. 40, 50, 60, 70. So tiada nilai ekstrim, so kita akan pilih mean sebagai sukatan kecenderungan memusat. Okey. Nombor 4. Bilangan jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So tiada nilai ekstrim, so kita pilih mean sebagai sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai. Kita gunakan mean lah untuk mewakili bilangan jam penggunaan internet. Okey, soalan nombor 5. Okey, nampak tak? 2. 2 dengan 6. Okey, 2 dengan data-data yang lain, dia jauh. Dia jauh. Okey, so inilah yang dimaksudkan dengan nilai ekstrim. Nampak ni, 2 dengan nombor-nombor ataupun data-data yang lain, dia jauh. Okay, so maksudnya ini ada nilai ekstrim. So kita akan gunakan median. Sebagai sukatan kecenderungan memusat. Ini contoh di mana kita ada nilai ekstrim. Di mana 2 ni dengan data-data yang lain, dia jauh. Okay. Nombor 6. Ini adalah data kategori. Kategori ya. Ada durian, duku, pisang, rambutan, langsat. Ini adalah data kategori. Okay, so ini kita akan gunakan mood. Okay. Sebagai sukatan kecenderungan memusat. Okay, so kena ingatlah ni ya. Okay, cara untuk memilih sukatan kecenderungan memusat. Kalau tiada nilai ekstrim, kita pilih mean. Kalau ada nilai ekstrim, kita pilih median. Mood untuk data kategori. Okay, so 13. Okay. Tentukan sukatan kecenderungan memusat yang sesuai digunakan dalam situasi berikut. Okay, berikan justifikasi bagi jawapan anda. A. Ada tak nilai ekstrim? Ada tak? Tak ada. Tak ada kan? Harganya dekat-dekat saja. Okay, harga tiket dekat-dekat saja. So tiada nilai ekstrim. So kita boleh kirakanlah dia punya mean untuk mewakilkan data inilah. Kita boleh dapatkanlah purata harga tiket. Okay, so mean ialah sukatan kecenderungan memusat sebab tiada nilai ekstrim. Sebab tiada nilai ekstrim. Okay, B.
Ada tak nilai ekstrim? Ada. Ada kan? Yang atas ni 20, 21, 23, 25, 26, okay? 30 something, 40 something, tiba-tiba 137. Kan? Tiba-tiba 137. 137 adalah nilai yang ekstrim. Okay? Dia jauh lebih besar lah. Okay? So, kita akan pilihkan median sebagai sukatan kecenderungan memusat sebab ada nilai ekstrim. Okay? Next. Okay. Okay, jawab soalan ni dalam kertas testpad. Cari mean, median, mode. Nanti kita semak jawapan sama-sama. Dan seterusnya kita pilih mood, kita pilih sukatan kecenderungan memusat yang sesuai. Okay, nak pilih mean ke, median ke atau mode untuk data ini. Okay, so tolong jawab A, B dalam kertas. Tolong kirakan mean, median, mode. Dah siap? Hantar dalam Telegram. Nanti kita bincang. Ini dalam buku teks, jawapan buku teks. 12.1. Okay, soalan muka surat 270. Tak payah salin soalan. Okay. Dah siap boleh hantar Telegram. Kalau ada soalan boleh tanya.
Dah siap belum? Buat lepas tu ambil gambar. Cepat. Encik Min, dah siap belum? Okay. Finally. Mang Shi Wei. The first one. Okay, yang lain dah siap, boleh hantar lah. Abi tak buat Abi. Lagi ada. Nak compare. Ada lagi boleh hantar. Mean, median. Mood. Okay, tengok. Okay, cantik. Okay, ada lagi nak hantar jawapan? Okey, tak ada. Saya rujuk jawapan belakang. Okey, so min tambah semua bahagi dengan bilangan data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So betul lah. Okey, median susun kecil besar. Okey, potong kiri kanan. So ada 2 nilai di tengah-tengah. So kalau ada 2 tambah bahagi 2, so 8.5. Betul. Mood data paling banyak. Ya, so 2 lah. Paling banyak. Yang lain 1 saja. Betul. Okey, so B. Sukatan kecenderungan memusat yang manakah sesuai digunakan? Which one? Pilih mean, median atau mode. Ada nilai ekstrim tak? Ada nilai ekstrim tak? Ada. Apa dia? 40. Yes, very good. Okay, so 40 ialah nilai ekstrim. Okay, dia jauh lebih besar berbanding dengan nombor yang lain. So, kita pilih median lah. Okay, so jelaskan. Sebab apa? Sebab ada nilai ekstrim. Okay, ada nilai ekstrim. Okay, next. Soalan nombor 12. Okay, buat sekarang. Hitung mean, median, mode. Lepas tu pilih sukatan kecenderungan memusat yang sesuai. So, ini tiada nilai ekstrim lah. So, ini kita pilih mean lah. Okay, tolong kira mean, median, mode. Buat dan hantar dalam Telegram. Awak mesti menguasai ya 3 sukatan kecenderungan memusat. Okey, ada 3 lah. Mode, median, mean. Pastikan awak menguasai ya.
Ketiga-tiga. Jenis sukatan kecenderungan memusat. Ya, 12. Awak nak buat dalam buku teks pun boleh ya. Guna pensel lah. Lepas tu ambil gambar. Awak nak buat, awak nak salin nantilah kemudian. Bila habis kelas baru awak salin. Yang pelajar lain kalau ada soalan tanya, diam saja. Diam saja, saya tak tahu awak faham ke tak faham. Dia tak faham, tanya. Okay, untuk rekod kehadiran awak boleh semak. Saya ada post rekod kehadiran. So, kalau ada kesilapan tolong beritahu saya lah. Okay, sebab kehadiran ada 10% daripada peperiksaan akhir tahun. Okay. So, B jawapannya min. But tiada nilai ekstrim. No extreme value. So, kita pilih min lah. Mood untuk data kategori. Wang Shui ada tuition tak? Luar. Wang Shui. Ada. So, Cenyao ada tuition tak luar? No. No. Chow Wing Kit ada tuition luar? Chow Wing Kit ada tuition luar? Food Penguin Delivery. Chow Wing Kit? Ada tak Chow Wing Kit? Ada tuition luar. Chow Wing Kit, you ada kakak ah? Chow Wing Kit ah? Yes, okay. Okay, so Wang Shui ada tuition lah. That's why dia cekap lah. Dia cepat lah. Bila saya tanya, dia dapat buat dengan cepat. So, yang lain macam mana? Okay tak? Boleh faham? Kalau tak faham, tanya. Okay, cepat. Hantar jawapan. Kalau dah siap. Mode, medium, min. Cepat. Tak ada lagi. Tak siap lagi ni. Tak siap tak apalah. Hantar je lah mana yang ada lah. Yap Chin Wei, dah siap?
Cik Wei dah siap belum? Dah. Hantarlah. Mau tengok. Tak ada calculation. Tak ada calculation. Walau Tak apa, bagi saya tengok jawapan you. Saya mau tengok macam mana tak ada calculation pun ada jawapan. Min pun tak ada calculation lah. Hantar jawapan you, saya mau tengok. I want to see. Min kalau mode median tak ada calculation okey lah. Kalau min tak ada calculation macam takut nanti hilang markah sebab kalau you silap nanti min calculation ada markah. 2 markah kalau min. Min ada jalan kerja. Mode median dia memang 1 markah saja. Min ada 2 markah. Biasa kalau pixel ada 2 markah min. Mode dengan median 1 markah biasa. Okey, Jap Cik Wei tolong hantar jawapan you. Okey. Adalah jalan kerja. Mana mungkin tak ada jalan kerja. Impossible. Okey, ada lagi nak hantar jawapan untuk compare? Kalau tak ada, saya rujuk jawapan buku teks. Okey, so soalan 12. Median 7.2, betul lah. Okey. Okey, ada soalan. Tak berapa clear. Okay. So, Jap Cik Wei, you punya ni jawapannya betul lah. Cuma jalan kerja awak ke sana ke sini ya. Betul tak? So, macam crowded lah. Saya agak susah. Ni min. Ni tak betul lah. 7. Ni apa ni? Median. 2 plus 2. Ini yang tadi. 2 plus 2. Oh, ini yang tadi. Ini yang tadi ya. Tadi. Bukan. Ini yang tadi. Jawapan tadi. Ini jawapan tadi. Okay, 11.3, 8.5, mode 2. Ini mana ni? Ini yang tadi punya kan? Okay. So, median 7 lah. Okay, 7 lah. Itu saya ada ajar kan? Okay, tambah 4, tambah lagi 20, tambah lagi 32, tambah lagi 39, tambah lagi 45, tambah lagi 50. Lepas tu 50 bahagi 2, 25. 25 kat mana? Okay, 25 between 20 and 32. Inilah jawapannya. 7. Okay, ini yang saya ajarlah hari tu. Yang saya fikir lebih senang berbanding dengan formula buku teks. Okay. Lepas tu mode ialah 6. Paling banyak 6. So, betul lah. Okay. Ini jawapan dia lah. Ada soalan?
Okey, lagi kita lihat soalan contoh 24. Okey, contoh 24. Jadual menunjukkan bilangan kesalahan ejaan murid di tingkatan 2 amanah yang dilakukan ketika menulis karangan bahasa Melayu. Jika min bilangan kesalahan ejaan murid itu ialah 2.4, hitung nilai bagi X. Okey, min. Okey, sama dengan apa dia? Formula. Apa formula untuk min? Apa formula untuk min? Min. Ni ya formula dia. Kena ingat formula. Hasil tambah data darab dengan kekerapan. So ini formula. Kena ingat formula. Okey. Min berapa? Min. Apa nilai untuk min? 2.4 Okey, 2.4. Equal to. Okey, hasil tambah data darab dengan kekerapan bahagi dengan jumlah data. Maknanya awak kena darab Okey, darab. Sifar darab 4 tambah 1 darab 4 tambah 2 darab X tambah 3 darab 6 tambah 4 darab 5 tambah 5 darab 4. Lepas tu bahagi dengan jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan ialah 4 tambah 8 tambah X tambah 6 tambah 5 tambah 4. Okey. Lepas tu kita selesaikan. Okey, 2.4 equal to. Okey. 0 darab 4 berapa? 0 darab 4. 0 darab 4 tambah 1 darab 8 tambah 2 darab X. 2 darab X, so 2X lah. Okey, kita sambung lagi. 3 darab 6, so tambah 3 darab 6. Tambah 4 darab 5. Tambah 5 darab 4. So total sekali 2X tambah 66. Lepas tu bawah 4 tambah 8 tambah 6 tambah 5 tambah 4. Total sekali 27 tambah X. So X tambah 27. Lepas tu kita bawa ke sebelah kiri. So jadi darab. Bahagi ya, sebab per bahagi ya. So tukar ke kiri, darab. Okey, so darab kita kena darab macam ni. 2.4 darab X tambah 27 sama dengan 2X tambah 66. Macam ni. Lepas itu, okey, kita perlu kembangkanlah. Okey, kita perlu kembangkan. Macam mana nak kembangkan? 2.4 darab X tambah 27. Ingat lagi tak kembangkan? Darab 2. So dapat 2.4X darab 2.4X tambah 2.4 darab 27. Sama dengan 64.8. 64.8. Sama dengan 2X tambah 66. Ini persamaan Persamaan. Persamaan linear. Lepas tu 2X pindah ke kiri. 64.8 pindah ke sebelah kanan. Susun semula.
susun semula persamaan. So, awak akan dapat 2.4x tolak 2x equal 66 minus 64.8. 2.4 tolak 2, so dapat 0.4x. Equal 66 minus 64.8 berapa? 1.2. Okay, thank you. So 1.2. So x equal 1.2 bahagi 0.4. So x equal to 3. itulah sahaja. Biasa dia bagi awak jadual, awak dah kira min. Sekarang soalan ni dia bagi awak min, awak kena cari x. Itu beza soalan dia. Okey, saya ada satu soalan. Okey, soalan A, boleh cuba? Dapatkan nilai x. Diberi nilai min. Bagi data 47x98 ialah 6. 6 ialah min. So cari x. Ini formula dia. Ini dalam buku teks juga soalan ni. Muka surat 270 juga. Okay. So ini last question lah. Tengok ada tak siapa boleh jawab. Wow, cepatnya. Okay, so itu saja jalan kerja dia. Okay, B, ada tak yang dah siap? Ada B. A dengan B sama lah. Dah, kalau ada hantar. Masa dah habis. Okay, so H 8 lah. Okay, so saya dapatlah jawapan lah sebab saya tak ada masa nak tunggu. Okay, so ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Okay, tolong buatlah modul B bab 12. Hari Selasa kita bincang. Okay, bab 12. Habiskan. Okay, bab modul B. Okay, thank you. See you Tuesday. Thank you. Bye-bye.
Okay, bye-bye, Willa. Okay, thank you, Gary. Bye-bye, Chun Yao. Bye-bye. Thank you, Shui. Thank you, Li Xuan. Miss Sai. Bye.